Tumpuan kami masih lagi terarah kepada hari ini, hari pertama jemaah menteri memasuki pejabat masing-masing usai selepas istiadat mengangkat sumpah di Istana Negara sebentar tadi. Sudah pasti tumpuan kita melihat kepada 100 hari mendatang dan saya bersama dengan tetamu saya pada jam ini, penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang bersedia pada ketika ini. Prof, terima kasih kerana bersama kami. Pertama sekali Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa dasar itu sudah pasti akan dibincangkan oleh mesyuarat kabinet dan sebagainya. Engagement mungkin akan dilakukan khususnya untuk portfolio penting. Bagaimana itu kita melihat bahawa pada akhirnya jika komunikasi itu tidak berkesan disampaikan kepada rakyat, kepada pihak-pihak berkepentingan, pemegang taruh dan sebagainya, akhirnya ia tidak difahami dan juga menimbulkan kekeliruan dan sebagainya. Kalau kita melihat negara jiran kita, Singapura sebagai contoh, kita melihat bahawa sidang media mereka mungkin memenuhi semua portfolio penting yang terlibat dalam menguruskan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bergerak ke hadapan komunikasi seperti ini yang jelas, yang telus dan sebagainya harus dilakukan? Kelemahan yang paling utara di dalam kabinet lepas adalah komunikasi. Dan saya percaya komunikasi yang ringkas, tepat, mudah difahami itu dinanti-nantikan oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai kepada masyarakat, pemimpin dalam kabinet itu harus memahaminya terlebih dahulu. Bermakna kita mahu melihat tidak ada lagi kenyataan kontroversi, tidak ada kenyataan-kenyataan yang bercanggah, tetapi menjurus kepada persoalan bagaimana mengurus krisis ketika berhadapan dengan krisis nasional ini. Jadi komunikasi itulah yang saya rasakan perlu melengkapi kabinet ini supaya dalam 100 hari kita akan melihat hasil akhir bukan saja daripada pencapaian setiap portfolio, tetapi lebih daripada itu. Pasukan ini menjadi satu pasukan yang mantap, pasukan yang mempamer kewibawaan, yang menunjukkan adanya ketokohan dan sudah pasti komunikasi itulah antara yang paling dinanti-nantikan. Kerana kalau komunikasi dengan memberikan pelbagai isyarat yang berbeza-beza, itu akan memberikan isyarat ataupun mesej yang boleh dipertikaikan secara berterusan dan itu juga boleh melahirkan krisis yang berbeza di dalam pasukan ini. Dan bagaimana untuk mengubah persepsi? Kerana apabila lantikan itu diumumkan sehinggalah kepada hari ini pun masih lagi mempertikaikan dan juga masih lagi persoalan itu timbul bahawa ini adalah kabinet recycle dan sebagainya. Ini ayat-ayat yang kita dengarkan, keyword yang kita dengarkan. Pembuktian mereka untuk pembuktian kepada rakyat, kepada semua individu pembangkang juga yang mengatakan sedemikian. Bagaimana ini harus dilakukan dalam tempoh 100 hari sebagai contoh untuk mereka memastikan bahawa persepsi itu diubah? Adakah keupayaan ini boleh dilakukan? Dan bukan itu sahaja, langkah-langkah drastik dan juga luar kotak harus diambil untuk pembuktian ini kerana mereka berdepan tugas yang begitu berat sekali. Apa yang tidak dapat dilakukan dalam 17 bulan, kini perlu dibuktikan dalam 100 hari. Bermakna inilah cabaran paling besar yang dikalas oleh kepimpinan kabinet hari ini. Ada beberapa portfolio yang penting yang saya rasakan akan menjadi tumpuan. Sudah pasti kesihatan, mesti pendidikan, keselamatan, perpaduan. Malahan sebelum ini pun prestasinya sudah ditunjukkan, cumanya sejauh manakah apa saja yang dilakukan itu sampai kepada masyarakat. Jadi di sini saya rasakan yang penting adalah sejauh manakah cabaran ini akan diangkat bersama oleh bukan saja menteri dan timbalan menteri, tetapi keseluruhan pasukan di dalam kementerian tersebut perlu mempunyai aspirasi yang sama, iaitu untuk mendekati apa yang dimaukan, apa yang diperlukan oleh rakyat. Yang kedua, mendepani cabaran yang perlu kita hadapi, iaitu untuk mengubah kehidupan kepada kebiasaan yang lama, bagaimana untuk kembali bekerja, bagaimana untuk kembali ke sekolah, melakukan operasi perniagaan, bagaimana untuk mendekati psikik masyarakat yang mungkin terjejas sepanjang COVID ini, vaksinasinya, kemudahan kesihatan, kesemua ini akan diperhatikan. Dan inilah saya rasakan dalam 100 hari perlu ditunjukkan kepada masyarakat dan juga orang ramai bahawa mereka bersedia untuk berhadapan dengan cabaran yang telah diletakkan di bahu mereka. Cabaran penting adalah untuk memastikan kepercayaan, keyakinan dikembalikan, dipulihkan dan itu ditunjukkan daripada kad laporan masing-masing, pencapaian akhir yang akan dinilai dan juga diteliti, dan saya rasakan pengiktirafan sewajarnya akan diberikan kepada mana-mana kementerian, mana-mana menteri, mana-mana timbalan menteri jika sekiranya prestasi itu diangkat sebagai prestasi yang sebenarnya dapat mengatasi cabaran-cabaran yang perlu dilalui sepanjang 100 hari ini. Sudah pastilah portfolio ekonomi dan juga Kementerian Kewangan. Dua ini amat penting kerana tempoh kita tidak ada banyak masa.
perkara utama untuk Kementerian Kewangan sudah pasti belanjawan 2022. Kalau kita melihat, belum pun Majlis Angkat Sumpah sudah pun diberikan jaminan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul sendiri bahawa kenyataan pra-belanjawan 2022, kita belum tahu apakah perinciannya, akan diberikan, akan dibentangkan untuk memahami. Dan ini kali pertama mungkin dalam sejarah kita saksikan. Adakah ini satu lembaran baharu yang kita sifatkan dalam cara pentadbiran ketika krisis pada ketika ini? Ya, saya rasakan ini antara perkara yang perlu kita raikan kerana mahu menunjukkan pra-belanjawan itu dapat dilaksanakan. Malahan yang penting bagi saya adalah mendapatkan maklum balas daripada orang ramai. Apa sebenarnya mereka mahu? Apa sebenarnya isu yang perlu diutamakan di bawah belanjawan 2022? Sudah pastilah kita melihat bahawa belanjawan ini juga akan menjadi belanjawan sepanjang pandemik COVID-19. Apatah lagi, kita juga perlu melihat pada rancangan Malaysia ke-12. Dan sudah pasti dalam persoalan ini, bagaimana isu yang berkaitan dengan soal kebajikan, soal security, soal keselamatan rakyat dari sudut kehidupan mereka itu perlu menjadi teras di dalam belanjawan kali ini. Dan saya mengalu-alukan apa yang mahu dilakukan oleh Menteri Kewangan dan juga Ekonomi, kerana saya rasakan bahawa ini juga akan memberikan kesempatan kepada kesemua pihak untuk menghalusi dan juga menilai apa yang boleh disenaraikan. Malahan inilah juga peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan blok pembangkang supaya mereka juga dapat memberikan idea, dapat memberikan sumbangsaran dan juga pandangan mereka ke arah penambahbaikan belanjawan ini. Itu akan menunjukkan bahawa kita sedang bergerak ke arah kontrak politik baru yang saya rasakan penting untuk turut dinilai sepanjang 100 hari ini. Ada kalanya kita melihat bahawa portfolio-portfolio utama seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, Ekonomi dan sebagainya, pendidikan adalah yang paling sukar ketika pandemik ataupun ketika krisis pada ketika ini. Namun kadang-kadang kita melihat bahawa kementerian portfolio yang tidak terlibat secara langsung sebagai contoh ataupun yang kurang diberikan tumpuan, pelancongan sebagai contoh, adalah antara kementerian yang sukar kerana mereka sukar bersinar kalau kita sifatkan pada ketika ini kerana sektor pelancongan masih lagi ditutup dan sebagainya. Bagaimana usaha seorang menteri yang memimpin kementerian seperti pelancongan dan sebagainya yang berdepan dengan tidak ada banyak pilihan kerana sektor masih lagi ditutup dan sebagainya, harus ke hadapan menampilkan idea, menampilkan penyelesaian yang bernas yang boleh diterima oleh masyarakat dan juga industri? Saya rasakan ini peluang kepada kementerian-kementerian yang tidak dapat berfungsi sewaktu pandemik ini untuk melihat langkah lain ataupun bagaimanakah strategi dan intervensi yang bersesuaian dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan dan kemahuan. Khususnya kalau dalam sektor pelancongan, sudah pastilah operatornya bagaimana nak menjalankan tanggungjawab mereka, perhotelan bagaimana untuk dilihat dan bagaimanakah sistem pelancongan itu dapat dimajukan walaupun berada dalam kedudukan yang sukar. Bagi saya, di samping itu, koordinasi dengan kementerian-kementerian besar lain boleh juga membantu kementerian-kementerian ini menyumbang ke arah perubahan dan juga pembangunan yang baru. Mungkin infrastruktur kemudahan prasarana yang ada dalam konteks kementerian-kementerian lain itu dapat diguna pakai untuk sementara waktu untuk membolehkan kita melakukan pemulihan segera. Dan selepas itu, jika keadaan lebih baik, mungkin akan dibuka ruang yang membolehkan sektor-sektor yang tertutup untuk sekian lama ini dapat dibuka semula. Ini harapan dan ekspektasi orang ramai sebenarnya. Bagaimana mereka boleh kembali kepada kebiasaan lama, bagaimana sektor-sektor yang selama ini tersekat dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pelancongan tadi, perhotelan, dalam konteks mungkin persediaan ke arah penyediaan kemudahan-kemudahan yang boleh mengubah masa depan sektor perniagaan tertentu. Itu semua harus kita berikan tumpuan, walaupun tumpuan berlebihan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, Kewangan, Pendidikan, Keselamatan dan juga MOSTI misalnya. Saya melihat kementerian-kementerian lain masih kekal relevan dan fungsi mereka itu barangkali akan turut memberikan nilai tambah. Misalnya Kementerian Belia dan Sukan. Bagaimana kita nak meningkatkan kedudukan belia dan juga sukan misalnya? Apakah kita akan pergi ke alam maya terlebih dahulu sebelum kita kembali kepada realiti? Begitu juga dengan sektor lain. Bagaimana kita nak memaksimalkan secara kreatif, berfikir di luar kotak, menggunakan alam
Maya ini sebagai tempat yang memungkinkan perhubungan itu dapat secara berterusan dilakukan sementara kita menunggu perubahan-perubahan yang sewajarnya boleh dilakukan. Okey, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini mengulas tentang dan juga memberikan input tentang bagaimanakah 100 hari mendatang